Baru sahaja keluar satu arahan pemindahan kecemasan dan ia telah mengubah suasana konflik antara Amerika Syarikat dan Iran. Pada hari Rabu 22 April 2026, kerajaan Trump telah menghantar mesej terus kepada rakyat Amerika Syarikat yang masih berada di Iran. Keluar sekarang. Amaran itu datang selepas pembukaan semula sebahagian ruang udara Iran. Tetapi mesejnya bukanlah kelegaan, sebaliknya ia adalah amaran risiko. Apabila Washington menggesa pemindahan segera, isyaratnya jelas. Rumah Putih tidak melihat kestabilan sebenar. Mereka melihat gencatan senjata yang rapuh, dikelilingi oleh ancaman dan berisiko tinggi untuk terputus. Dan pada saat itulah, peristiwa paling berat berlaku serentak. Sementara Amerika Syarikat memberi amaran kepada warganya untuk meninggalkan wilayah Iran, pengawal revolusi Islam meningkatkan tekanan di laut dan menyerang kapal-kapal di Teluk Parsi. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Tapi sekarang, anda pasti mahu pastikan anda sudah melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan penuh keyakinan, Milson Alves. Apa yang sedang berlaku, oleh itu, bukan sekadar satu siri amaran birokrasi biasa. Ia adalah gambaran krisis yang sedang aktif. Jabatan Negara memaklumkan bahawa warga negara Amerika perlu memantau penerbangan, berunding dengan syarikat penerbangan dan jika perlu, keluar melalui darat melalui Armenia, Azerbaijan, Turki atau Turkmenistan. Jabatan itu juga memberi amaran bahawa rejim Iran mungkin menyukarkan proses keluar, mengenakan bayaran dan memerlukan dokumen tertentu, terutamanya bagi mereka yang mempunyai dua kewarganegaraan. Ini menjawab sejak awal lagi satu soalan utama. Siapakah yang berada di tengah-tengah pergerakan ini? Di sebelah lain, kerajaan Trump yang cuba mengekalkan tekanan maksimum sambil memanjangkan perbincangan. Di sebelah satu lagi, struktur ketenteraan Iran yang terus bertindak seolah-olah konflik boleh meletus semula pada bila-bila masa. Jilaut, respons Teheran datang dengan tegas. Reuters melaporkan bahawa pengawal revolusi Islam berkata mereka telah menahan dua kapal kontena yang cuba keluar dari teluk melalui Selat Hormuz. MSC Francesca yang berdaftar di Panama dan Epaminondas yang berdaftar di Liberia. Menurut laporan yang sama, Epaminondas melaporkan tembakan dan kerosakan pada anjungan selepas terkena tembakan dan bom tangan yang dilancarkan oleh sebuah kapal bersenjata yang dikaitkan dengan pasukan Iran. Kapal ketiga, Euphoria, juga telah ditembak tetapi berjaya meneruskan perjalanan. Ini menunjukkan bagaimana krisis ini sedang terbentuk. Bukan melalui pengumuman rasmi perang secara total, tetapi melalui intimidasi laut, tembakan sebenar, penahanan kapal dan demonstrasi kawalan ke atas salah satu laluan paling penting di planet ini. Pada masa yang sama, Trump mengekalkan pendirian yang sama-sama tetapi telah dikira. Reuters mencatat bahawa Presiden Amerika Syarikat mengumumkan lanjutan gencatan senjata untuk memberi masa kepada satu cadangan bersatu dari Iran atas permintaan Pakistan yang menjadi perantara dalam perbincangan tersebut. Namun, lanjutan ini disertai dengan pengekalan sekatan laut oleh Amerika ke atas pelabuhan dan pantai Iran. Secara ringkas, Trump melanjutkan gencatan senjata tetapi tidak melonggarkan kawalan. Dia memberi beberapa hari lagi namun tetap menekan ekonomi Teheran. Inilah titik yang mendekatkan amaran pemindahan dengan serangan di teluk. Washington bercakap tentang perbincangan tetapi bersiap sedia untuk keadaan yang lebih buruk. Teheran bercakap tentang ketahanan tetapi bertindak balas dengan paksaan maritim. Di pihak Iran, pembacaannya juga jelas. Menurut Reuters, lanjutan yang diumumkan oleh Trump pun tidak diterima secara terbuka oleh pemimpin-pemimpin utama Iran. Agensi itu menekankan bahawa tidak jelas sama ada Iran akan menerima lanjutan tersebut dan pada ketika itu tiada komen segera daripada ketua-ketua tertinggi rejim. Pada masa yang sama, penasihat kepada Presiden Parlimen Iran menyatakan bahawa tindakan Trump kelihatan seperti satu helah untuk membeli masa bagi melancarkan serangan mengejut. Di sinilah timbulnya syak wasangka yang paling kuat yang berlegar-legar dalam suasana ini. Iaitu bahawa rejim itu sedang berpecah, menjadi lebih keras, lebih dimiliterkan dan kurang bersedia untuk membuat sebarang konsesi yang jelas. Bukan secara kebetulan bahawa dalam bahan yang tersebar mengenai kes ini, perasaan yang paling ketara ialah kekacauan dalaman dan kawalan politik yang semakin lemah berbanding dengan sayap bersenjata. Syak wasangka ini tidak timbul begitu sahaja.
Reuters sendiri melaporkan bahawa Trump memberikan alasan keputusannya dengan mengatakan bahawa kerajaan Iran sedang mengalami perpecahan yang serius. Ayat ini penting kerana ia membantu memahami latar belakang arahan pemindahan tersebut. Jika Washington percaya bahawa terdapat perpecahan mendalam di peringkat atasan rejim, maka perkiraannya akan berubah. Dalam suasana seperti ini, keputusan yang terburu-buru, perpecahan antara puak atau reaksi yang di luar kawalan boleh berlaku dengan lebih pantas berbanding rundingan rasmi. Dan apabila ini berlaku serentak dengan kapal diserang di Teluk Parsi, mesej kepada orang awam Amerika menjadi jelas. Jangan tunggu sehingga keadaan benar-benar tertutup. Keluar lebih awal. Ada satu lagi butiran yang menguatkan keadaan. Serangan oleh pengawal revolusi Islam ke atas kapal-kapal itu tidak berlaku dalam kekosongan. Ia berlaku tepat ketika perbincangan antarabangsa berkisar sama ada untuk membuka semula atau tidak Selat Hormuz, menyambung semula atau tidak aliran maritim, meredakan atau tidak krisis tersebut. Akhbar Guardian menyekengkan bahawa Presiden Parlimen Iran Muhammad Bahir Ghalibaf menyatakan bahawa pembukaan semula selat itu adalah mustahil. Sementara, menurut beliau, pelanggaran gencatan senjata masih berterusan, termasuk sekatan laut oleh Amerika Syarikat. Ini menunjukkan mengapa krisis itu tidak reda. Iran mahu menjadikan selat itu sebagai tuas politik. Mereka mahu menjelaskan bahawa tanpa harga yang dibayar oleh Washington, tidak akan ada kembali kepada peredaran biasa. Dalam erti kata lain, Teheran cuba menjadikan laut sebagai senjata rundingan. Secara praktikal, ini membantu menjawab mengapa Iran bertindak sedemikian. Pengawal revolusi Islam tidak hanya bertindak untuk memintas kapal. Mereka bertindak untuk membuktikan bahawa mereka masih mampu menimbulkan ketakutan, kos dan kelewatan. Dengan melepaskan tembakan ke atas kapal-kapal dan merampas dua daripadanya, rejim itu menghantar beberapa mesej. Pada masa yang sama, mereka mencabar sekatan Amerika Syarikat, memberi tekanan kepada syarikat insurans dan pemilik kapal. Dan mereka cuba memberitahu dunia bahawa tiada apa yang akan melalui kawasan itu tanpa Teheran menetapkan beberapa syarat. Gencatan senjata hanya wujud dalam ucapan, sementara kuasa sebenar terus beroperasi dengan logik ancaman. Masa yang dipilih untuk siri ini juga menarik perhatian. Reuters melaporkan bahawa sekatan dan larangan Iran terhadap penggunaan Selat Hormuz telah menyebabkan penurunan pergerakan harian kapal yang biasanya sekitar 130 kapal sehari. Selepas perang, aliran itu jatuh ke tahap yang jauh lebih rendah. Ini membuktikan bahawa ia bukan sekadar sandiwara kosong. Krisis itu sudah menjejaskan operasi normal laluan tersebut. Pasaran bertindak balas sejajar dengan itu. Reuters melaporkan bahawa harga minyak naik semula selepas insiden dengan kapal-kapal itu, mengukuhkan persepsi bahawa Selat Hormuz masih jauh daripada sebarang penormalan. Trump, dalam bahan yang diedarkan, dilihat menegaskan bahawa selat itu perlu terus berada di bawah tekanan kerana ia menguras sumber rejim tersebut. Sementara itu, Teheran pula membalas dengan menunjukkan bahawa jika mereka ditekan, mereka mampu menjadikan laluan itu berbahaya dan mahal. Oleh itu, arahan pemindahan itu mempunyai berat yang jauh lebih besar daripada yang kelihatan. Ia tidak datang bersendirian. Ia berlaku dalam situasi yang sama, di mana dua kapal telah dirampas, kapal ketiga telah diserang, gencatan senjata dilanjutkan tanpa kepercayaan bersama, dan kepimpinan Iran menunjukkan tanda-tanda semakin tegas. Semua ini bersama-sama membentuk satu mesej sahaja. Perantau ini bukan memasuki fasa penyesuaian, tetapi memasuki fasa jeda bersenjata. Dan jeda bersenjata dalam konflik sebesar ini ialah medan yang biasanya melahirkan kesilapan, reaksi mendadak, dan eskalasi baharu. Kedua-duanya menunjukkan bahawa gencatan senjata ini masih kelihatan seperti jeda singkat, bukannya penyelesaian sebenar. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan pada akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.